just make sure you understand what type of jigs kat sini. So going to the fixtures, when we talk about fixtures, so fixtures and jigs are actually similar. Both are work holders. The functions is to hold your work pieces together while the operation is being done on the workpiece tu tadi lah. So for example, kalau yang jig sebelum ni, the work holder jig tu, the function is to hold your workpiece while drilling ataupun boring kan. Okay, fixtures pula is a work holder that help to hold the workpieces during the kat sini ni saya dah highlight banyak kali, which is kalau fixtures of course dia memang guna untuk milling. Okay, and then we have a lathe, lathe, sewing, gergaji, grinding pun kira fixtures. Kalau welding pun fixtures juga. So all those things are part of the need of using a fixtures. Okay, why? Because in fixtures there's no what we call as the bushing. There's no dia tak ada bushing lah. Kalau kita drill atau drill atau boring, we have a bushing yang guide lah. Dia sebenarnya guide. Ada satu guide untuk nak drill macam mana, nak boring macam mana. So itu ada pada jigs. So as for fixtures, we only have this fixture. Actually saya nak check semua nampak ke skrin saya ni? Kalau nampak kasih thumbs up ya. Clear kalau tak clear bagi tahu saya. Alright. Now we are going back to the next page. Okay. So first fixtures, of course, it is similar to the first types of jigs. So in here, kalau kita ada jigs tu, kita ada plate. So untuk dalam awak punya apa ni tadi? Untuk fixture pun kita akan start dengan plate fixtures juga. Why plate fixtures? Because of course the basic construction of plate fixtures is kita bubuh plate lah. There's a metal plate ke apa, kita arrange, kita assemble, we get a new plate fixture. So plate fixtures are the simplest form. Yes, it's really simplest form. Sama seperti plate jig. So it is made from a flat plate that has a variety of clamps. We have a lot of clamps. We have a lot of locators to hold and locate your workpieces tadi lah. Kalau untuk milling, ada hold part untuk milling. So that when you hold the milling parts, sambil part tu kena buat proses milling kat atas, dia potong tepi, buang-buang semua material tu, dia hold together you punya workpieces tu lah. So dia tak lari, dia tak tercampak dan sebagainya. So that is the function, the main function of your fixture. So the simplicity of this fixture makes it useful for more machining operation. Sebab plate fixtures are really simple. You put a plate, you put some locators. Of course, there are need of some clamping untuk elakkan part tu, part tu lagi dan sebagainya. And then you will have a lot of process, and then you can apply the same fixture to other process as well if needed lah. Okay. Alright, so that is all about plate fixtures. So and then next, alright. These are example of the plate fixture. So as you guys and girls can see over here, we have a big plate. Tak adalah big, mungkin small, mungkin big, tengoklah. And then this is your part, really small part, And then there are a lot of support. We have a support, we have a locator pins. They hold this part together, and then a process is being done on this part lah. Macam kes ni mungkin dia nak buat, tak tahulah, mungkin nak milling lah, mungkin nak potong separuh ni ke, sikit ke, tak tahulah. Macam tu. So these are what we call as the plate fixture. Okay, next we are going to angle plate fixture. So angle plate fixture is besar betul dia punya font. Okay, tak apa. The angle plate fixture is a variation of a plate fixture. It's a variation. Kita angle plate, kita masih pakai plate fixture lagi. Cuma of course as per name given, angle plate. So the plate is normally machined at a right angle to its locator, meaning it's similar to like a angle jig.
dia kena hold secara sengit lah. Dia ada angular punya fixture. Dia ada angular punya shape which will make your plate tu you punya fixture tadi tu sengit sikit lah. Contoh macam ni. Okay, dia akan hold parts as you guys and girls can see over here. Ni punya clamping. Ni contoh lah. Ni dia ada angle. Contoh dia ada angular lah kat sini ya. Kat situ. So dia ada angle lah. So angle plate ni it has a variety of angle. Sometimes we want to make it as 90 degrees angle, but sometimes also we need some 40 degrees or 30 degrees angle. And normally to make this fixture accessible for a lot of workpieces, normally the angle plate ni is adjustable normally lah. Tapi kalau most of the time dia macam dah fix macam tu. So macam ni most angle plate fixtures I made 90 degree. There are times when other angles are needed. So that's why we have what we call as the modified angle plate fixture. Benda-benda macam ni kita panggil sebagai untuk adjustable tadi lah. Ni contoh. This is adjustable. Boleh adjust. Dia boleh ni dia ada komponen yang mana boleh menggerakkan angle plate ni, nak kasi dia besar ataupun nak kasi dia kecil. Contoh. Okay, next we call it as the vice jaw fixture. So vice jaw fixtures are used for machining small parts. Small parts, for example, if you want to machining a screw or you want to machining a bolt or some sort of a L-shaped support locator dan sebagainya. So vice jaw fixture are the least expensive type fixture to make. So it is used to limited only by the sizes of the vices available. So bila kita kata vice jaw ni, vice jaw ni kita boleh lihat kat alat-alat seperti saya tunjuk gambar lah senang Saya ada gambar tak sini? Okay, vices kita ada jaw ni kerata rentas Okay, contoh this is a section view. So this is your vice body. Okay, and then there is a jaw over here. So kalau you pergi pada milling machine then awak akan ada, kejap tak cantik pula saya conteng ni. Okay, harap boleh nampak lah Okay, this is your vices. Dia punya tapak lah meja kat atas mesin milling awak tu. And normally when we want to hold our part, there is a support, what we call it as some sort of a big clamp yang kita panggil sebagai jaw. Ni jaw So dia akan hold these workpieces together. This is your part, ni tadi ni part. And then you have a set of block and whatsoever. So dia ada pemegang di situ, dia akan cantum terus kepada you punya milling machine tadi. So this thing we call as the vice jaw fixture tadi ni terang-terang memang untuk milling lah ataupun nak buat sensi sebagainya. Okay, and then next is what we call as the indexing fixtures. Sebagaimana jigs pun ada indexing jig. So indexing fixtures are actually used to machining parts that must have a machine details evenly spaces. Maksudnya ada banyak shape bentuk dekat part yang awak nak buat tu. Contoh dia ada jarak each other yang mana saya boleh tunjukkan contoh kat dalam ni. Misalnya kita nak buat gear ni kan. So bila awak nak buat gear, as you guys and girls can see, dia punya ni kan berulang-ulang kan, this one kan. So dia ada dia punya kita panggil angular. Sama juga kalau nak machining hexagon kan, nak ada evenly shape ni. So kita akan ada fixture yang akan hold part ni, yang mana dia akan sentiasa boleh, macam contoh untuk part ni saya rasa dia nak buat mungkin tak kisahlah ni semua ni boleh masuk ni, boleh tengok balik. So this is a fixture that can be rotate. You can rotate this part tapi at a fixed angle. Contoh kalau awak nak buat hexagon ni, mula-mula dia potong, contoh dia potong ni. Boleh imagine this is your part. Ni biru ni saya highlight ni. This is your part. So nanti dia akan berpusing lah. Sama pusing sini boleh, awak nak pusing macam ni boleh, tengok macam mana design yang nak dibuat tu. So mungkin mula-mula dia potong sini, dia potong, lepas tu dia pusing. Bila dia pusing sini, bahagian sini akan rotate ke sana. So dia akan potong lagi dan gerebak-gerebuk, dapatlah bentuk hexagon. Contoh. So this is what we call as the index fixture. Dia guna untuk such apa kita panggil machining lah. Kalau ini pula kat bawah ni, as you guys and girls can see, ni pula dia fixture the whole pieces in all together sebab dia nak buat lubang Kalau lubang ni dah drill pula. Kalau drill dah masuk jig. Tapi ni lebih kepada saya tak sure, ni mungkin nak lebih kepada marking kot. Dia marking plate ni
Dia pegang hole tegak macam tu, and then dia benda ni hole, dia tekan lah. So nanti dapatlah shape marking lubang ni tadi ya. So all of these thing we call indexing index fixture. And normally dia evenly same size lah. Kalau lain-lain size tu dah lain pula cerita dia. Okay, next is what we call as a multi-station fixtures. So as per name given, multi-station fixture ni is actually for meaning dalam fixture tu ada macam-macam fixture awak boleh gabung jadi satu. Begitu So for example, you can see over here. Alamak, gambar tak ada pula. Dia sama similar like a multi-station jigs, yang mana mula-mula kita boleh buat drill, lepas tu sebelah dia tolak ke depan, dia jadi bore dan seterusnya. Kalau fixtures pun sama. Dia ada banyak, maksudnya kalau katakanlah saya lukis kat sini, ada dua jig, dua fixture kita gabung sama sekali. Okay, fixture yang pertama mungkin plate lebih kepada untuk machining. Lepas tu nanti part tu boleh tolak ke depan, masuk dalam fixture untuk machining lain pula dan sebagainya. So normally itu kita panggil sebagai multi-station fixtures. And then next we call as a duplex fixtures. So duplex fixtures are the unique fixture for fixtures. Unique features for fixtures. Features, maksudnya features lah. Fixture nama barang kita buat ni. So duplex are the simplest form of the multi-station fixture using only two station. Dia multi-station tapi dia cuma ada dua je. Two types of station or two types of fixtures that combine together. So we call it as duplex fixture. So normally duplex fixture allows the loading and unloading operation to be performed while the machining operation is in progress. So similar tu kita panggil multi-station jig yang mungkin ada 3 atau 4 fixture dalam tu. Yang ni kita ada cuma 2 saja sebab ideanya adalah untuk to allow the loading and unloading operation. Ni perkara penting untuk duplex fixtures ni tadi. Contoh macam ni. Dia ada 2 parts, saya boleh tukar So boleh ada 2 machining boleh berlaku pada masa yang sama lah. Okay, next are the profiling fixtures. Oh yeah, before I forgot attendance saya letak dalam ruangan chat ni. Where is it Kejap saya tengok. Saya dah add tapi saya add lagi lah sebab dia masuk lambat kan. So boleh add ya. Okay. So look at that saya punya link saya bagi tadi. And then when you open to the link, nanti you tengok dekat under sekejap. Content. Okay, first of all make sure tajuk dia week 06. Okay, harap nampak Saya kalau tak nampak sila bagi tahu. Ni saya ada share channel awak punya attendance form sama juga like similar last time, ada 3 soalan isi je. So you have a BMMP 3563 dan week 06 sudah dah minggu ke-6 dah. Kejap betul masa berlalu JNF lecture session, JNF ni jig and fixture lah. Just isikan saja saya tengok sini dah ada seorang respon, bagus So terus isi dan complete lah. Okay. Ya. Semua dapat link? Kalau dapat kasih thumbs up ya. Okay, balik pada profiling fixtures tadi. Okay, profiling fixtures are used to guide the tools for machining contours that machine cannot normally follow. Okay, so this is profiling. Profiling ni as per name given, dia nak untuk, dengan kata lain, nak buat bentuk lah. Bentuk yang agak subjektif, yang sukar di follow oleh mesin so dia akan ada such thing macam ni lah. Saya tunjuk contoh. Contoh dia nak buat bentuk macam daun sikit ni, bukan daun sebenarnya, more like something like a leaf kat sini. So kita ada satu fixture yang akan hold part together, okay, supaya nanti bila milling machine operation dia akan follow bentuk ni lah. So ni nanti ni part masuk bawah jig ni tadi. Kita boleh lihat bukan jig, saya tak boleh super jig. Itulah ni benda ni is a normal berlaku. Sebenarnya memang kita tak boleh tahu panggil jig sebab this is different from your operation. Tapi kalau dalam industri orang akan sebut jig. Padahal sebab fixture this is your fixture. Ni dia tekup letak kat atas awak punya part tu. Lepas tu ni daripada mill ni dia buat machining milling lah. So dia akan mill keliling ni kan, buang lebihan ni. So benda ni semua ni nanti kena buang lah. Sebab apa? Decode shape yang
profiling fixture ni kasih. So this is what we call as the profiling fixture. So normally benda ni lebih kepada nak kasih kurang error lah. Sebab of course milling machine, kalau milling machine yang ini biasanya untuk conventional milling machine. Conventional milling machine kadang kita kena operate, kita kena gerak dengan tangan kita sendiri. Saya tak sure lah kalau kamu pernah pegang milling machine kita yang conventional dekat lab machining kita dulu tu, yang dekat lab JTKP kan. Apa ada machining lab seingat saya. So awak kena hold kan, kena tekan, kadang tu macam nak buat bentuk tu susah kan. Tetapi kalau CNC milling machine, saya yakin insyaAllah tak ada masalah lah. Maybe silap tak perlu pun contour fixture ni tadi. Sebab dia dah calculate. CNC kan kita dah ada apa nama tu, G code, M code apa semua tu. So dia dah diajar. Kalau tersilap bentuk tu, so programming tu kena dibetulkan balik. Macam tu ya. So itu kalau kisah CNC milling. Kalau ni lebih pada conventional milling, cara lama milling lah. Okay. So exercise ni tak apa, ignore, tak perlu pun. Tapi kalau kamu nak go through pun tak ada masalah. Okay, so next, habis. So itu untuk slide sebelum ni lah, berkenaan fixtures. Okay, so before we jump into our next slide, ada apa-apa soalan tak pasal ni? Maybe saya go through je kejap lah pasal exercise ni. Actually bukan exercise, just an example. Okay, the part shown in the figure is to be machined to create two step. Maksudnya di sini ni awak punya workpieces lah. Contoh diberi satu workpieces ni, bentuk macam ni. Okay, the part is about 3 inches times 2 inches times 1 inches. 3 kali 2 kali 1 plate 6081 T6. Ni actually type of material, aluminium bar stock. Maksudnya this is a really raw punya material lah, tapi dia dah pre-deform, dia dah pre-shape untuk ukur macam ni. So the part will be cut to length with tolerance plus minus 0.005 inches. Inches. So this plus minus ni tolerance lah. Dia punya allowance error kita. And then the part will be machined by gang milling on a horizontal milling machine. So kalau siapa tak pernah tengok, tapi saya yakin sini BMMP student semua dah pernah tengok lah. Ni awak punya milling machine tu. This is what we call as the horizontal milling machine. So part ni letak kat atas ni, lepas tu dia akan machine lah. So the fixtures need to be designed to be permanent tool at minimum cost. Permanent tool at minimum cost. So dia nak designkan satu fixture yang boleh support part ni lah. Cuma machining dia, proses dia ialah dia itulah, bila kita nak buat jig atau fixture ni, kita kena tahu apa proses nak buat kat atas part ni tadi. So ni satu saya tahu dia nak buat milling lah. Dia kata to create two step. Oh, two step. So meaning that asalnya tadi workpiece awak sekotak besar macam ni. Dia tak ada apa-apa pun sebenarnya. Ni saya silap ni tadi. So cantik lah pula lukis. Maksudnya sebelum ni kita tak dapat shape ni. Target nak dapat shape ni. So awak akan dapat bentuk macam ni. Tak apalah, maafkan tangan saya menggigil-gigil ni. Ni asal dia 3, maybe saya rasa ni 2, ni 3, ni tinggi 1. So kalau bila dah buat macam ni, awak kena minta potong ni 2 step. Ada step-step ni macam tangga tu lah. So dia dah kasih dah ukuran kat sini. So dia nak milling mesin kat atas ni. So inilah awak punya proses. Kebanyakan proses semuanya di kawasan sini. So how you going to design a fixture for this type of process? For this type of loader, okay, first you need to make a 3 view sketch of the part, workpiece awak sendiri. And then daripada awak punya workpiece tu, baru awak boleh decide macam mana rupa agak-agak. Ni sketch sketch yang mana ini nanti kalau dalam awak punya project nanti saya nak perlukan awak buat macam ni. Okay, so what you going to do? Okay, first you kena decide contoh base plate. Okay, nak letak macam mana? Okay, awak nak pakai dowel apa, size apa. Macam ni kita boleh nampak dia pakai 3-to-1 locating method sebab kat sini dia ada 2, ni ada 1. Lepas tu bawah tu dia terus dia tak ada 3 pin Oh, dia tak ada 3 pin lah kat sini. Ni cuma 2-1 je lah. Tapi actually dia dah hold together the workpiece tadi. So daripada sini dia buat plate. Ni plate fixture sebab sangat simple, hanya base saja. Dia cuma mungkin ada clamp. Saya tengok ada clamp tak?
Okay, dah ada ni ha, dah diikat ni base plate mode of steel. Okay, so dia dah bubur, dia dah lukis, dia sketch. Dia bubur ni letak selection fixture keys. Fixture keys, kalau kita lihat dekat sini, setup block, locators. Okay, ni dia dah letak locators. Kita ada block set tu ni lebih kepada untuk machining punya proses. And then, kejap saya tengok lagi. Macam ni. So, lepas dia dah buat letak base plate tu tadi, kat sinilah dia clamp. So dia akan clamp workpiece awak tu. So dengan tu dia akan machining kat bawah ni, nanti mata milling awak semua potong kat sini. So dah bolehlah hasilkan bentuk part ni tadi ya, macam tu. So bila dia dah siap this process, maka siaplah satu simple design of kita panggil a simple plate fixture lah kat sini. That is all about type jigs and fixture yang awak kena tahulah dalam slide ni. Okay, so kita ada setengah jam lagi. So ada apa-apa soalan tak untuk slide ni? Untuk slide ni, actually the first thing is you need to ingat, kita bahagikan kepada dua. Kita ada jigs ya. Macam ni contoh fixtures. Mula-mula ada cerita pasal jigs and then lastly cerita pasal fixtures. Okay, any questions so far? Okay, kalau tak ada then tak apalah, saya proceed kepada ni. Kalau ada boleh just WhatsApp direct saya ya, dalam tempoh terdekat ni. Okay, so next your slide yang mana ni saya akan upload dua ni dalam Ulearn nanti. Is a supporting and locating principles. So tadi kita dah lihat contoh dia ada design. They did put some of the benda pin ni, dowel ni. Kalau ingat saya tadi ada sebut dowel pin lah apa sebagainya. Ni. Okay. Okay, so kat sini this is what we call as a part of method to locate or to support the part lah. So that's why we have this special chapter untuk perkara ni, which is supporting and locating the principle lah. Dia ada prinsip dia sendiri. Kita tak boleh main belasah aja buat macam tu je. So here it is. Okay. So first of all, when we talk about supporting locating principle, we need to have to understand what are the need of this supporting and locating tadi. Okay, so it is actually as a referencing sebagai rujukan kepada siapa-siapa, even kalau kita sendiri nanti kalau nak buat projek, we need some sort of a direction how to put this workpiece together. Okay, so first is to ensure the precision in any machining operation, because when we do machining on your workpieces tadi, kita perlukan guide dan perlukan pemotongan yang lebih precise. So precision tu penting, that's why we need locating and supporting ni. Okay, and then the work must be properly positioned with the respect to the cutter of the tools. Sebab kalau potong tak ikut kedudukan sebenarnya, so dia boleh jadi salah. Sama lah kalau contoh kalau kita nak buat cake, kan, kita nak buat cake bulat, kita kena ada satu kita panggil acuan yang betul, kan, bentuk yang betul. So kena position dengan betul lah. So contoh kalau ada setengah orang, kalau betul-betul profesional buat kek, kan, kita nak buat letak krim atas semua tu, kita nak letak ikut susunan sebetulnya. So kita kena ada something yang boleh hold together supaya kek tu tak goyang. Tu cerita kek. Belum cerita kalau kita nak machining. Itu lagi lah, kita nak machining part ni, part macam metal ataupun yalah benda-benda yang keras ni, kan. So kalau awak terosak satu, tersalah machining, dah waste, because it's dah waste of money. Dah lah waste of money, waste of time pun juga. So kita nak reduce benda tu. So the work must be properly positioned. So and then to have a better accuracy lah, bila kita dah cerita pasal precision, of course it will come back to accuracy, where the tool designer must make sure the part is precisely located and rigidly supported. Rigidly dipegang dengan kukuh secara rigid. Okay, so nampaknya saya terpaksa tukar view balik. Bila cerita principle, okay, ni principle yang kena tahu kena take note di sini. The first principle is what we call as the terms locators and supports are used interchangeably. Interchangeably. Saya pun belum pelak dah Okay, so the terms and locator, normally kita akan pakai terms ni macam saling berkait lah support, locator, kita nak locate part tu. And then we also want to support the same part.
So when the devices used under a workpiece. So the locating devices used to reference the edges of a part are called the locators or stop. Locating device that used to reference the edge of the part, the edge of the part ujung-ujung tu, tepi-tepi tu, kita panggil sebagai locators atau stops. Okay, the support selector must be strong enough to resist both the clamping pressure and the cutting forces. Cutting forces. Okay, contoh bila awak dah letak part tu, pieces tu kat atas awak punya apa nama tu, tak kisahlah what type of holder contoh macam ni kita letak ni, ni tool body awak. Okay, this is your part, you nak buat cut kan. Okay, this is clamp. Tool body ni keyword holder awak tu lah. Nampak tu bila pegang cantik je, cun-cun je. Yeah. And then kalau awak tengok kat sini, alamak kejap maaf tergerak So kalau tool body kat sini, kita nak apa clamp part, locator kat sini, awak punya workpiece kat sini, cun je, ngam je. So bila machining, contoh awak nak drill ke, ataupun awak nak buat milling ke kan, milling mungkin nak geserkan dia sebagainya, so part tu tak akan bergerak. Kita punya target langsung tak nak bergerak. So according to this figure, okay, for figures A, clamp kat atas, tool body ataupun holder awak kat bawah ni, this is should be jig ataupun fixture lah this is your locators this is your locators semua. So untuk A, locators are those locating element to prevent the part from moving in the horizontal direction. Sebab clamp awak clamp benda ni, part yang ke bawah, so nak elak dia bergerak lagi ke bawah, kita ada benda kita locators ni. Kalau supports is for B, so yang mana locator dia letak at tepi, so it is called as the supports, which are those elements that usually position below the workpiece. Ini pun kira as a support lah, below the workpiece to prevent the downward movement as well as the rotation around the horizontal axis. So dia boleh block downward, dia boleh block rotation, begitu ya. So this is a example. And then basic rules for locating. Okay, basic rule for locating. First rule is position the locators. Yeah, you need to understand position locators. And then for locators itself should have a part tolerance. And then next you have a full proofing. And lastly, you can duplicate the location itself tadi lah. Okay, next we go on to positioning the locators. So while positioning the locators, the first thing that you need to understand and know is that you should contact the work. Locators should contact the work. Locators tu kena touch workpieces awak tu. Dia kena touch secara direct contact, face to face, surface to surface, macam tu. So when it touch together, so baru dia boleh hold part awak tu tanpa perlu lari. Kalau katakan dia tak touching ada gap, so a vibration will occur. Yang mana contoh kalau awak drill part tu ataupun awak machining part tu gerak, lepas tu workpiece awak akan bergegar-gegar. Sebab apa? Locator awak tu ada gap. So kita nak elak benda ni lah. So it should contact the work, first rule. And then accurate placement of the part in the tool and ensure the repeatability of the jigs or fixture. This is to guarantee you punya accurate placement. Accurate placement maksud letak secara betul lah. Pada masa ni lah pentingnya pakai tak apa, itu kita akan kemudian. Okay, next is repeatability. Repeatability is a feature that of the tool that allows different parts to be machined consistently within their required tolerance. So contoh kat sini, seperti kalau katakan untuk awak punya workpieces, awak punya work holder tu tadi, dia boleh kita load unloading nak cepat. And then sometimes part tu boleh plate awak punya fixtures tu atau jig tu boleh ditukar dengan part-part yang lain. Workpiece, maksud saya workpiece, contoh kita ada 2 workpiece, kita ada satu jig tu boleh proses both workpiece A dengan workpiece B, contoh macam tu. And then locators, kita repeatability ni dia boleh cabut lah boleh cabut, boleh letak balik dan sebagainya. Okay, next the guidelines to positioning the locators. Okay, these are some of the basic guidelines. Okay, so first we call it as a good punya positioning. If first, tengok sini. Kita ada satu kat sini, kita ada satu kat sini, satu kat sini. This is your workpiece tadi lah. So once awak letak sini, dah kira cantik lah tu. This is a good types of positioning locators. Tapi if ni sambil ni bawah ni ada tau. Kalau nampak ni ada satu ni, 1, 2, 3. Ni bahagian bawah. Ni 3-to-1 locating method ni style lah ni. Okay, and then kita ada ni.
B dengan C is bad. Why? Because you put this locator very close to each other satu, tapi dia tak balance sebab awak punya workpiece macam ni. So bila awak letak macam ni, workpiece ni boleh gerak macam ni tau. Katakan tengah mesin nanti dia puk, dia terlari. Dia tergelincak macam tu kata orang Utara gitu. And then yang C ni pun bad juga sebab okay, mungkin kat sini dia boleh bergerak juga Awak letak macam ni tapi locator awak letak sini. So mungkin dia boleh tergelincak arah sini mungkin, ataupun mungkin dia boleh lari sini mungkin sikit. Walaupun ada kat sini tapi dia tak cukup untuk halang part ni move. So benda ni, this is what we call as a very bad position locators lah. Okay, and then next, we also need a locators to avoid the chip problem. Okay, locators should be designed and placed to avoid the chip problem. So what is chip? Chip ni bukannya murah, bukan kita panggil terms murah, but chip is a part. Kalau since you are BUMP, mesti familiar lah chip ni apa benda. Part yang mana kalau kita drill kan bila kita drill nanti dia ada keluar lebihan material kan yang kita tak mahu. Dia akan terbuang ke tepi, tercampak-campak, dia punya habuk, debu sebagainya tu. Sama juga kalau kita buat milling, kan we have a chips over there semua. So chip tu akan tercampak ke tepi tau. So when we have locators, we need to first position the locators away from the areas with high chip concentration. Sebab kenapa? Kalau katakan dekat, so besar kemungkinan locators ni boleh rosak. Besar kemungkinan juga locators ni dia akan mengumpul habuk-habuk. Dia akan kumpul chip awak punya material tu tadi. So it will become a very wasted area. Jadi kotor lah tempat tu, tak sesuai. So position the locators away from your areas that have a high chip concentration. And then use a relief locators to reduce the effect of chip location. Katakan tak ada pilihan lain, awak terpaksa letak locator dekat kawasan yang banyak chip tu juga, you need to use relief locators. So relief locators macam mana contohnya? Relief locators normally kita ada clearance di antara locators dengan part yang dia nak pegang tu tadi. So kalau contoh kalau kita lihat kat sini, okey kejap relief locators ni contoh. Ni contohlah dia bagi kat sini. Kita ada satu relief locator, dia punya shape dia ada unik sikit. Dia ada ruang, nampak tak? So that katakanlah fixture ni dia machine juga kat sini kan. So nanti bila dia machine kat sini, so ada ruang kat sini, so chip boleh terselit kat situ je lah. Instead of dia tiba-tiba bertindan di antara locator dengan workpiece ni tadi, yang mana dia akan create gap, jadi rosak. So dia ada clearance sikit kat sini. So that ini kita panggil sebagai relief locators. And then use locators that are easy to clean and self-cleaning or protected from the chip. Kalau dah terpaksa pakai keadaan ni, so you need to have locators that is easier to clean ataupun self-cleaning. Self-cleaning biasa contoh kat fixture tu mungkin kita ada benda pipe yang sembur tu. Ingat lagi tak kalau kamu pernah buat machining sebelum ni, tak kisahlah buat lathe ke, awak buat milling ke, drilling ke sebagainya, dia mesti ada air sembur tu kan. Tu untuk cooling ke tu. Cooling satu hal, self-cleaning pun ia juga. Ataupun protected from the chip. Sometimes ada setengah locator ni dia ada cover dengan ada some sort of plastic, so dia tak akan rosak lah macam tu. Okay, next is a part tolerance. Okay, part tolerance is really important in design. In design, in manufacturing. Kalau benda ni, this is part of the results of having a kita panggil apa tadi concurrent engineering. Ada dua bidang berbeza bekerja bersama. Kalau macam contoh saat kita tak payah pergi jauh-jauh, kita ambil misal macam awak student BMMP. So normally student BMMP ni dia memang fokus nama pun proses kan. So you guys are the one who do the manufacture. You guys are the one who who produce the thing that our bosses want. Contohlah FTK tu ibarat sebuah kilang. FTK tiba-tiba nak hasilkan sebuah part buat pintu, contohnya pintu kereta sebagainya. So contoh awak ada seorang mungkin Ainin ke apa. Ainin in charge bahagian buat pintu. Alif Hakimi mungkin buat bahagian side mirror dan sebagainya. Contoh pasal awak ada kawan contoh siapa nama tu Lukman daripada BMMD, dia jadi engineer untuk bahagian drawing. So normally untuk geng-geng jabatan kat drawing tu, dia akan buat drawing lah. Dia hasilkan drawing apa semua. Lepas tu dia akan pass kepada awak. Contoh pada Alif yang nak buat side mirror tadi kan. So nak buat side mirror tu, okay, dia ada bentuk dia macam ni. So setiap satu part kat dalam tu ada dia punya
dia punya bentuk yang nak tengok boleh buat ke tidak. So Alif atau Ainin pun buat lah machining, buat part ni semua. Sekali tiba-tiba tak kena, bila assembly apa ketat sebagainya. Rupanya bila check balik, sebab apa? Sebab kawan-kawan awak dekat BMMT dia tak design ada tolerance. So kenapa ada tolerance? Sebab of course kalau kita design, kita lukis memang mudah. Kita lukis segi 4, 3 kali 4 cm contohnya. Senanglah dalam drawing. Tapi but in real life, when you do the machining, when you apply the drawing onto your parts, awak sendiri tak payah pergi jauh-jauh lah. Kita buat benda simple kan. Contoh kita nak apa, nak buat origami. Siapa tahu buat origami yang kita potong-potong, buat burung lah, buat unta lah, buat apa ayam lah, kereta sebagainya. Ataupun biasalah korang potong-potong bentuk daripada kertas kan. Kat kertas tu kita lukis dah guide dah, siap ada segitiga kan. Contoh awak nak sambut birthday lah, biasa nak sambut birthday ke apa, awak nak tampal kat dinding tu. Kan ada bentuk-bentuk tu. So potong, aduh lagi kan. Tiba-tiba tak ikut line sebagainya. Benda tu dalam real life pun berlaku jugalah. If in apa dalam kilang, benda tu pun boleh berlaku because those things we have a very, even though we have a very high precision machine, dia panggil high precision. Nampak tak? Maksudnya dia tak panggil zero error machine. Awak tak akan jumpa terms zero error machine. Kalau ada tu memang sangat canggih lah. Mungkin ni feature kita mungkin ada. Zero error machine. Maksudnya dia potong, dia hasil rapat tu memang sebiji 100% sama dekat drawing. Selagi teknologi tu tak ada, so selagi tu tolerance diperlukan. So that's why kalau untuk setiap barang, saya ingat lagi kalau time saya kerja designer dulu, kalau untuk plastic part, generally kita orang akan di-require untuk pastikan dalam drawing, kena ada plus minus berapa. Kalau untuk plastic part saya ingat dulu 0.1 mm. Kalau untuk besi setahu saya 0.05 kot. Ada dia punya terms. So those things depends on the place you are working. Sometimes bila dia suruh dia kasih okay macam ni. Faiz ni buat ni 0.1. So cuma ada certain area, contoh of course ada setengah part yang critical dia tak boleh pakai 0.1 sebab kalau pakai 0.1 nanti bila assemble dia jadi longgar. Awak jangan terkejut 0.1 mm tu dia punya effect assembly tu sangat critical tau. Kurang 0.1 habis tiba-tiba awak pasang part tu gap. Contoh kalau awak tengok handphone awak apa semua tiba-tiba ada gap kan. Dia tak macam kalau kita pasang body kereta pun clearance pun ambil kisah lah walaupun dia punya gap dia besar. Contoh kalau antara pintu dengan fender ataupun di antara apa nama tu benda movement part, tolerance memang besar lah sebab dia besar kan, dia macam ada gap besar supaya ada movement berlaku. Tapi itulah kalau nak cerita kereta pun, dalam kereta pun accuracy pun yang tinggi pun diperlukan sebab contoh kalau awak duduk dekat dalam kereta kan, ada ke orang jenis tak kisah tengok dashboard dia ada rongga-rongga kan, mesti dia tak senang hati. So that's why dia ada tolerance. So tolerance 0.1 tu sangat kritikal. Dia boleh memberi efek jangka masa yang awak tak terkata lah. Sebab saya dah kena dulu, memang terkejut lah 0.1 pun boleh jadi satu isu. So yes, ada satu tolerance kena diwujudkan kat situ. So that part tu boleh dihasilkan tanpa isu yang besar lah. And then normally selagi mana kalau dia terlebih atau kurang daripada 0.1 should be okay lah. Macam kalau dalam case ni untuk part tolerance, kalau kita buat sesuatu part untuk workpiece part ni contohnya dia nak buat drill sebagainya, nampak daripada work part ni, daripada hujung ni 1.0 plus 0.01. Tapi ni inches kot. Ni dalam inches tu lah. Nota kita banyak dalam inches So bila awak baca nota yang saya beri ni, saya bukan apa sebab nota ni asalnya bukan saya buat apa ni, ada lecturer yang buat, saya just take over dan mereka banyak pakai inch. Kalau pakai inch ni, itulah dia lain sikit lah value dia. Sometimes ada contoh pakai millimeter. So please take note bila you tengok nota-nota ni, ni tengok pada unit. So 0.01 inch ni lebih kurang saya rasa dalam 0.1 millimeter kat kot. So itu memang standard. Memang standard. Nampak tu dia ada plus minus 0.1. Meaning that kalau katakan part yang terhasil tu sama dengan 1.0 sama dengan 1.01, so dia masih acceptable lagi. So part tu takkan di reject, kita boleh ambil. Kalau 1.02 je habis dah kena reject. So benda ni semua mengingat saya pada zaman dulu yang masa kerja tu, kalau selalu bergaduh orang QC QA bab ni sebab kadang-kadang tu terlebih 1.015 macam tu kan.
ataupun 1.011 sebagainya. Jadi pernah jadi debate, tapi lalas solution dia just sepakat kita ambil secara bunda lah. Sebab yang lepas tu pasang balik pada assembly part, tengok kalau dia lepas, dia tak menghasilkan sebarang masalah assembly, lepas je lah, pejam mata je. Tapi kalau dia menghasilkan masalah, contoh macam bang clamping tu, memang even though is 0.00 micron sekalipun, awak tetap kena jaga dia punya value dia tu. Oh, saya ingat lagi main benda ni. Seram tu, seram. Memang seram main benda tolerance Okay, part tolerance. If a hole in part must be located within 0 plus minus 0.01 inch, the tolerance of the hole in the jig, ni cerita jig pula, must be between 0.002 inch. Maksudnya lagi kecil dia punya value, so dia nak menghampiri betul-betul sama dengan 0.01 ni tadi. So awak punya tolerance dekat jig, contoh kalau nak buat jig untuk drill tu, kena plus minus 0.02. Betul-betul dia nak jaga 0.005, nampak lagi kecil So this is necessary to maintain the required precision. Sebab kadang-kadang ada setengah supplier ni dia buat sambil dia main drill ikut suka hati dia. Dia tak jaga tolerance kan. So apa jadi nanti tolerance tu lari lah tak ikut size lah dan sebagainya. Okay, next is foolproofing. Okay, so for foolproofing ni is yalah macam pokayoke sikit lah. Nama pun foolproofing. Nak avoid awak buat benda full apa? Full tu benda mistake lah. Benda kalau kita panggil tu kesilapan So nak elak kesilapan, nak elak ataupun full ni biasa orang kata kebodohan, tapi kita tak nak cakap macam tu lah dalam kelas ni. Bukan buat bodoh lebih pada mistake. Kesilapan sebab manusia human mistake tu memang ada. Kadang-kadang mula-mula dilatih lah macam mana sekalipun awak boleh mampu packaging bekas dalam masa 1 saat. Ada masa kalau awak buat benda yang sama tu selama 2-3 jam, awak akan mula fatigue. Bila dah start fatigue, mulalah melakukan pelbagai kesilapan. So sebab tu kita ada satu feature kalau dalam production kita panggil foolproofing. So foolproofing is to ensure the part will fit into the tool only in its correct position. So macam mana? Contohnya di sini kita nak loading tu biar loading betul macam ni. Dia ada ni. Ni nama foolproofing pit. So bila kita letak workpiece awak kat dalam ni, contoh part awak nak susun macam ni, ada locator kat sini. So bila letak nanti tak kisahlah operator ke orang tu yang adjust, dia letak je part ni macam ni. Kalau dia letak betul, cantik lah mix dia. Dia masuk sini, kita ada locator lagi, kita ada pin untuk ni lagi. So tahulah ni kedudukannya betul. Wak imah ataupun kalau nak kata lain kan, kalau tersilap operator letak tiba-tiba foolproofing pin ada kat sini. So dia tak boleh masuk kan. Awak letak part sengit macam ni, dia kena kat sini foolproofing pin. So tak boleh masuk. Nanti dia kena adjust balik. Kalau dia adjust tegak pun tak boleh. So lala the only one cara macam ni. Ni kita panggil foolproofing lah. Contoh So dalam projek awak, so foolproofing pun saya nak tengok jugalah Okay. Figure A must be machined on the tempered end, includes a pin to prevent the part from being loaded incorrectly. Ni cerita yang tadilah foolproofing. Ni lagi satu foolproofing, lagi banyaklah aplikasi foolproofing yang mana sebab bentuk workpiece ni sangat macam ni, tapi dia ada kita panggil ni lah, kita ada pin 1, 2, 3, and kita ada foolproofing pin supaya bila letak tu betul-betul cantik lah boleh masuk dengan lawa. Lepas tu ni pun sama foolproofing untuk part macam ni. Dia letak kat sini foolproofing walaupun kita dah ada pin kat sini. So katakanlah kalau workpiece tu tersalah letak macam ni, dia tak boleh masuk. So betul lah tu. So maksudnya dia kena betulkan balik part tu. Dan seterusnya lah. Kalau kat sini pun sama. Okay, saya terus next slide. Duplicate locators. Duplicate locators ni boleh katakan bahayalah sebab bila kata ada duplicate, ada double locator. So awak akan double location. Double location dia akan buat part tu jadi masalah. Masalah apa? Okay, first you will have a redundant locators that will restrict the same degree of freedom more than once. Contoh awak dah letak benda ni, kan? Lepas tu awak letak ni lagi. Ni duplicate ni. Sebab apa? Sini dah ada. So macam mana nak avoid bawah ni? Biasanya kita pakai clamping then locating onto surface will cause a loading problem due to variation on part sizes. Sebab part macam saya kata tadi, kita ada tolerance. So dia ada variety of sizes. So dia can create problem. Katakanlah kalau part kecil, okay boleh masuk lagi. Tapi part yang ada tolerance, dia termakan atau besar sikit kan. Masuk dah ketat, habis. Padahal kita nak letak locator ni plus minus
0.0 berapa micron tadi kan, sangat halus kan. So dia boleh sangkut. So avoid duplicate locators. Okay, next we go to what we call as a DOF, yang mana banyak juga student bertanya pada saya ni masa buat lab yang lepas baru ni. So degree of freedom ni lah dia tadi, it's all about have a axis along the x-axis, y-axis and z-axis. So setiap satu axis tu ada dia punya degree of freedom, ada dia punya movement dia. Dia punya pergerakan untuk any kind of body, even your body yourself. Tapi dalam kes ni kita akan fokus solely on workpieces itself. So total we have 12 DOF, and then it is required to to restrain the degree of freedom yang mana kita dah belajar dalam 3 to 1 locating method sebelum ni. Okay, and then lanes of movement. Ni saya tak payah cerita lah sebab ni 3 to 1 locating method yang mana saya dah pun cover dalam special punya slide berkaitan dengan 3 to 1 locating method. Okay lah, so saya rasa sampai sini dulu sebab ada masa mencemburi kita. So any question so far on this particular chapter for the locating? Saya terlalu laju ke, terlalu apa ke, ataupun mungkin ada soalan lain berkaitan subjek ni yang mungkin nak tanya. Okay, so saya assume semua okay lah dan untuk kerja lab tu semua saya harap dah submit sebab ikutkan patut minggu ni last lah untuk lab 1. So ia adalah kerja individu. Saya pun heran juga sebab ada masih tanya saya kerja individu ke grup sebab saya dah banyak kali update kat dalam grup sebelum ni. So please jangan lepong jangan leka dalam setiap kelas yang saya buat ni. Okay lah, so again awak punya attendance ada di ruang chatting. Kalau siapa yang tak ada, saya share lagi sekali sebab chatting ni dia based on siapa yang available. Tengok tadi ada keluar masuk Oh ya, saya juga tengok attendance based on berapa lama kamu berada dalam session Kalau kamu sekadar masuk login, lepas tu kamu keluar, tu dikira tak di-check lah saya boleh detect attendance based on berapa lama dia ada kat dalam tu. So saya perlukan honest punya list jangan lama, jangan masuk 5 minit pop keluar, tu saya kira tak datang lah tu. Okay, saya dah share dalam link, harap semua dah isi. Kalau saya tengok kat dalam ni nampak gayanya dah okay, dah ramai isi. Okay lah, bagus lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, then I think maybe that's all for today lah Okay, kalau tak ada apa-apa, then that's all for today. Thank you very much and Assalamualaikum. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.